Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang sejarah perkembangan teori sastra era klasik. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Nurul Syafiqah Syairah binti Zulkifli, yang kedua Nur Afiqah Najihah binti Musa, yang ketiga Nur Izzatun Nadia binti Abdul Basit. Dari segi pengenalan, di mana sejarah itu sendiri bermaksud kejadian ataupun peristiwa pada masa lampau yang telah dipelajari dan juga diselidiki bagi dijadikan sebagai acuan pedoman pada masa yang akan datang. Secara etimologinya, di mana perkataan sejarah itu sendiri berasal daripada perkataan Arab iaitu syajaratun yang bermakna pohon. Dalam bahasa Inggeris, sejarah ini dikenali dengan kata bahasa Inggeris iaitu history, di mana dalam perkataan history ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu yang bermaksud historia. Historia ini bermaksud berilmu. Menurut Herodotus, sejarah itu sendiri tidak akan berkembang ke arah yang lebih hadapan dan mempunyai tujuan yang jelas, melainkan dia bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi dan juga turun yang diakibatkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Menurut Abdul Rahim dan juga Khairuddin, tahun 2017 telah mentakrifkan teori itu berasal daripada perkataan Yunani, theoria, yang bermakna pemandangan. Dan juga menurut Rain dan juga Austin, 1998, mereka telah mendefinisikan teori sastra ini merupakan satu pengajian yang berkaitan dengan prinsip kesusastraan kategori. Jurnal ini dihasilkan berdasarkan 2 objektif utama, iaitu untuk menghuraikan sejarah perkembangan teori sastra era klasik dari zaman Plato hingga ke era pertengahan abad ke-19 dan turut ingin mengenal pasti teori-teori dan latar belakang tokoh-tokoh yang memperkenalkan teori sastra era klasik. Dalam bahagian sorotan literatur, di mana penghasilan jurnal ini telah mengambil jurnal yang dihasilkan oleh Abdul Halim bin Ali dalam Jurnal Antarabangsa Persuratan Melayu Rumpun yang bertajuk Asas Pembinaan Teori oleh Sarjana Sastra di Malaysia pada tahun 2013. Di mana jurnal ini telah memperincikan kepada asas pembinaan teori oleh sarjana sastra di Malaysia dan ingin melihat sejauh manakah asas pembinaan teori sastra ini sejajar dengan agama Islam dan juga jati diri Melayu. Dalam menghasilkan kajian jurnal ini, beliau telah menggunakan kaedah kepustakaan. Di mana penghasilan jurnal ini, beliau mendapati bahawa teori sastra yang telah diperkenalkan oleh sarjana Melayu di Malaysia tidak dapat membebaskan diri daripada pengaruh teori sastra yang telah diperkenalkan oleh sarjana Barat itu sendiri. Di mana objektif kajian ini dihasilkan adalah untuk mengenal pasti kuantiti, genre, pengkritik dan juga pendekatan yang telah diambil selama tempoh 2 dekad ini. Beliau turut menggunakan kaedah kualitatif dan juga kuantitatif bagi mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kajian ini. Di mana hasil kajian ini sendiri mendapati bahawa novel mendapat tempat yang utama dalam tempoh 2 dekad. Seterusnya, metodologi kajian. Pengkaji telah menggunakan 2 kaedah untuk merealisasikan jurnal ini, iaitu kaedah pertama iaitu kaedah kepustakaan. Menurut Muhammad Syafi'i 1991, kaedah kepustakaan yang digunakan oleh penyelidik untuk mendapatkan data dan bukti melalui kajian ke atas dokumen dan rekod-rekod yang sedia ada. Penulis merujuk kepada artikel jurnal dan buku teori era klasik. Kajian-kajian lepas bagi menyokong dan dijadikan sebagai sumber rujukan penulis. Kaedah yang kedua adalah pengkaji telah menggunakan kaedah analisis, iaitu kaedah analisis kandungan teks. Analisis berdasarkan kepada sejarah perkembangan teori sastra era klasik yang terdiri daripada teori peniruan Plato, teori mimesis, Aristotle, teori sastra berasaskan kesan dan teori moral. Kumpulan kami mempunyai 5 dapatan dan perbincangan. Yang pertama, sejarah perkembangan teori sastra era klasik. Yang kedua, teori peniruan Plato. Yang ketiga, teori mimesis Aristotle. Yang keempat, teori sastra berasaskan kesan. Dan terakhir, teori moral.
Sejarah perkembangan teori sastra era klasik. Pengkaji mendapati sejarah perkembangan teori sastra dapat disusuli dengan tradisi Greek. Plato merupakan tokoh pemikir terawal yang membahaskan berkaitan soal seni. Idea-idea Plato terakam dalam beberapa karyanya seperti Ion, Crito, The Republic dan tulisan-tulisan yang lain. Dalam karya Plato banyak menyentuh hal yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan, kebaikan, moral etika, struktur masyarakat dan realiti. Munculnya tanggapan anak muridnya iaitu Aristotle. Dengan pandangan Aristotle dan Plato telah wujudnya teori era klasik. Munculnya beberapa tokoh pemikir lain seperti Quintus, Horatius, Flaccus iaitu Horace, Alexander Pope, John Dryden. Golongan klasik ini menekankan nilai moral, kebaikan dan didaktisme. Teori era klasik ini muncul bermula dengan tokoh Yunani iaitu Plato sendiri hingga ke era pertengahan abad ke-19. Peredaran dan peralihan teori era klasik banyak membentuk kepribadian mulia seseorang manusia dalam segala urusan. Teori peniruan Plato. Yang pertama, teori ini dikemukakan oleh Plato pada 427 hingga 347 sebelum Masihi. Yang kedua, Plato menganggap bahawa konsep ini merupakan satu peniruan. Yang ketiga, terkandung dalam buku berjudul Republik. Bab 3 dan bab 10 mengemukakan pandangan yang berkaitan puisi. Bab 2 pula mengandungi tanggapan yang berkaitan dengan kritik sastra. Yang kelima, Plato mempunyai pandangan yang amat pesimis terhadap konsep tiruan ini. Yang keenam, Plato juga beranggapan bahawa sesuatu hasil karya seni dan kesusastraan sebagai sebuah peniruan yang dua kalinya lebih terpisah daripada kebenaran. Yang ketujuh, menurut beliau, dalam teori ini lagi, segala benda-benda dan perkara-perkara yang kita lihat dalam dunia ini hanyalah tiruan yang tidak sempurna dari zat yang sempurna. Yang ke-8, bagi Plato sendiri, kebenaran bersifat mutlak dan murni. Yang ke-9, sesuatu kebenaran dan kesempurnaan yang sebenar bukanlah dihasilkan oleh penyair dalam karya. Yang terakhir, sesuatu perkara yang dihasilkan oleh penyair hanyalah merupakan suatu salinan semula yang tidak jauh beza dengan sesuatu kebenaran atau sifatnya yang sebenar dan yang bersatu dengan pencipta. Seterusnya, teori mimesis Aristotle. Aristotle merupakan seorang ahli falsafah era Greek klasik kelahiran Stagira, Makedon. Beliau merupakan anak murid kepada Plato selama 20 tahun. Berjaya menubuhkan sekolahnya sendiri yang diberi nama Lyceum, Maltophi. Teori ini merupakan teori yang ditelusuri daripada Aristotle iaitu Aristotle itu sendiri yang telah dikembangkan lagi olehnya iaitu berasal daripada idea peniruan Plato gurunya itu. Konsep peniruan yang dikemukakan dan difahami oleh Plato itu sendiri tidak disetujui sepenuhnya oleh Aristotle. Aristotle telah memberikan satu tafsiran baru. Aristotle berpandangan bahawa tiruan atau mimesis yang difahaminya bukanlah sekadar tiruan yang juga dikenali sebagai ciplak semata-mata, seperti yang difahami oleh Plato. Tiruan itu bersifat sesuatu penciptaan kreatif. Beliau turut mengatakan bahawa seorang penyair atau seniman itu sebenarnya mengambil bahan-bahan daripada alam dan kemudiannya memproses serta menciptakannya semula dalam bentuk baharu. Sebenarnya konsep peniruan yang dikemukakan oleh Aristotle ini sangat jauh bezanya dengan konsep peniruan Plato yang kelihatan lebih rigid. Tanggapan yang dikemukakan oleh Aristotle ini telah memunculkan konsep peniruan baharu untuk memahami kewujudan karya kesusastraan itu sendiri sebagai sesebuah hasil kreatif manusia. Aristotle turut memberikan pandangan yang berkaitan dengan penyair dan puisi. Menurut Aristotle, beliau berpendapat bahawa terdapat 4 jenis iaitu epos, tragedi, komedi dan pujaan. Saya akan teruskan dengan teori sastra berasaskan kesan. Yang pertama, menurut M.K. Danziger dan W.S. Johnson, kesusastraan juga difahami berdasarkan fenomena kesan. Ada tanggapan yang menteorikan kesusastraan itu sebagai suatu seni yang bertujuan untuk memberi kesan kepada penonton. Ketiga, teori seumpama ini dikatakan sebagai teori pragmatik yang mempunyai hubungan dengan kesan praktik terhadap elemen psikologi manusia seperti emosi, perasaan dan mood. Yang keempat, aktiviti kesusastraan seperti lakonan, pembacaan teks memberi kesan kepada penonton, pendengar atau pembaca. Yang kelima, penonton atau pembaca akan mencapai klimaks dengan menikmati kepuasan atau kejemuannya. Yang keenam, kesusastraan dalam konsep teori ini adalah bertujuan untuk memberi kesenangan dan keseronokan kepada manusia. Yang terakhir, Plato berpandangan bahawa penyair merangsang emosi yang berlebihan. Sebaliknya, Aristotle pula beranggapan bahawa penyair perlu merangsangkan emosi untuk mencapai kesan katarsis
supaya emosi yang tidak sihat dikeluarkan daripada jiwa manusia. Seterusnya, teori moral. Moral berasal daripada bahasa Latin mors yang membawa erti adat kebiasaan, manakala dalam bahasa Greek disebut ethikos. Moral membawa maksud sesuai dengan adat-adat umum yang diterima dengan tindakan manusia. Mana yang lebih wajar, ia berkait rapat dengan keadaan sosial dan lingkungan tertentu. Moral penting dalam kehidupan manusia untuk mengenali mana yang benar dan yang salah. Teori moral merupakan satu teori yang menjelaskan fenomena-fenomena didaktisme, etika dan kebaikan, keindahan serta keseronokan dalam karya kesastraan. Perkara-perkara kebaikan yang membawa manusia kepada tingkat kehidupan yang baik dan menyenangkan tergolong dalam perkara moral yang baik dan yang terpuji. Dalam teori moral, terdapat 4 tokoh yang banyak membahaskan berkaitan teori moral ini, iaitu seperti Plato, Aristotle, Abu al-Maududi dan Keats Beatrice. Nama Plato yang sebenarnya ialah Aristokles. Beliau dilahirkan dalam suatu keluarga aristokrat Athens yang di mana salah satu ahli keluarga yang turun-temurun memiliki peranan amat penting dalam kehidupan politik di Athens. Ayah beliau ialah Ariston yang merupakan seorang bangsawan keturunan Raja Kotros, iaitu raja terakhir di Athens yang berkuasa sekitar tahun 1068 sebelum Masihi. Plato membangkitkan 2 cara melakukan dasar-dasar moralitas. Pertama, kita harus menyingkirkan dunia material dan hanya hidup di dunia ideal. Jalan ini adalah kerana jalan ideal yang harus ditempuhi seseorang jika ingin memahami arti sebenar dari erti etika. Cara kedua adalah menerapkan dunia ideal ke dunia fizik sebanyak yang mungkin. Menurut Aristotle ini telah dilahirkan pada 384 sebelum Masihi di seluruh kota Stagira yang terletak di Makedonia. Beliau berasal daripada sebuah golongan keluarga menengah di mana ayahnya Nikomakos merupakan salah seorang doktor peribadi kepada Raja Amtis III di negara tersebut. Menurut Aristotle mengenai teori moral, beliau menegaskan bahawa orang-orang yang berjaya adalah orang yang mempunyai sifat mulia. Dalam bukunya yang berjudul Etika Nicomachean, Aristotle mengenal pasti perkara-perkara yang membawa seseorang itu kepada kehidupan yang baik atau tidak baik. Seterusnya kita pergi kepada Abu al-Maududi. Beliau dilahirkan pada 3 Rejab 1321 Hijrah bersamaan dengan 25 September 1903. Aurag Abad, sebuah bandar di Hyderabad dan sekarang dikenali sebagai Andhra Pradesh, India. Beliau berketurunan daripada kalangan keluarga yang dihormati dan dikenali sebagai ulama dan pemimpin di kalangan masyarakat utara India. Sewaktu di Hyderabad, beliau banyak menghabiskan masa dalam kegiatan kesufian. Beliau adalah seorang peguam dan seorang yang warak dan berbudi pekerti mulia. Menurut beliau, moral sekular berdasarkan kepada kepelbagaian pemikiran manusia, sedangkan moral dalam Islam berlandaskan bimbingan dan petunjuk Al-Quran dan Al-Sunnah. Kita masuk kepada Keats Beatrice. Keats Beatrice ni dilahirkan di Tilburg, Belanda pada 1936. Adalah seorang Horeaniwan dan tokoh etika Indonesia. Beliau mempelajari ilmu filsafat dan teologi yang ditekuni sejak di Belanda. Ia mengenyam pendidikan di Universitas Katolik Leuven dan lulus dengan gelar PhD pada tahun 1968. Selain aktif sebagai Horeaniwan Gereja Katolik di Jakarta sejak tahun 1968, menurut pendapat Keats Beatrice iaitu beliau menyimpulkan moral dari sudut etimologinya sama dengan etika walaupun dari segi perkataannya berbeza. Ia membawa maksud nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau satu kelompok dalam mengatur tingkah laku. Beliau berpandangan setiap agama mengandungi satu ajaran moral yang menjadi pegangan bagi perilaku para penganutnya. Rumusan kumpulan kami ialah terdapat 4 teori sastra era klasik iaitu teori peniruan Plato, teori mimesis Aristotle, teori berasaskan kesan dan teori moral. Banyak pemikiran dan pandangan tokoh hebat berkaitan dengan teori sastra era klasik. Tokoh kebanyakan terdiri daripada sejarah barat dan Islam yang melontarkan idea dan penulisan mereka sendiri berkaitan dengan teori masing-masing.
Teori peniruan Plato banyak membahaskan berkaitan hasil karya seni adalah peniruan dan benda-benda yang kita lihat di dunia ini hanyalah tiruan yang tidak sempurna dari zat yang sempurna. Aktiviti kesusastraan seperti lakonan, pembacaan teks sajak, deklamasi, puisi dianggap bertujuan untuk memberi kesan langsung kepada penonton. Teori moral merupakan satu pengertian ajaran dan pegangan berkenaan baik buruk. Moral penting untuk kehidupan manusia kerana dapat membantu manusia untuk mengenal mana yang benar atau salah.